Kembali kita ke episod 9 keluar sekejap, dan KJ kita terus ke topik kedua kita, iaitu berkenaan dengan keputusan semakan Mahkamah Persekutuan terhadap kes Datuk Seri Najib, kes SRC Datuk Seri Najib. Kita sedia maklum pada bulan Ogos tahun lepas telah pun buat keputusan, Mahkamah Persekutuan buat keputusan, dan Datuk Seri Najib masuk ke penjara setelah keputusan Mahkamah Persekutuan itu sama dengan Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi, dan mengikut rule 137 of the rules of the Federal Court, Mahkamah Persekutuan ni ada hak untuk menyemak keputusan dia sendiri. Jadi ini yang berlaku pada minggu lepas, dan keputusannya 4-1. Iaitu untuk uphold ataupun setuju dengan keputusan yang sedia ada, maknanya kekal status quo, dan tidak ada pembebasan kepada Datuk Seri Najib. Jadi ini memang telah mengambil banyak ruang bicara dalam media sosial, dalam media akhbar dan sebagainya. Banyak implikasi politik yang berlaku, tapi mungkin KJ nak ulas dulu dari segi legal judgement itu sendiri. Apa sebenarnya yang berlaku dan macam mana keputusan itu sampai ke 4-1 itu? So mengikut keputusan review tersebut, ada satu dissenting judgement daripada Ketua Hakim Sabah dan Sarawak, Tan Sri Rahman, di mana beliau telah menyatakan bahawa prosedur yang telah berlaku di Mahkamah Persekutuan ada pertikaian di situ, dan beliau telah membuat penghakiman supaya Datuk Seri Najib boleh dibebaskan. Itu yang menjadi point yang sekarang ini di-highlightkan oleh penyokong-penyokong Datuk Seri Najib, termasuklah Tan Sri Shafie Abdullah. Dan point dalam dissenting judgement tersebut adalah ruang waktu yang diberi kepada peguam baru yang dilantik oleh Datuk Seri Najib sewaktu rayuan telah pun dibuat di Mahkamah Persekutuan, memang tak cukup waktu diberi untuk peguam tersebut membaca kes dan familiarize dirinya dengan kes. Oleh demikian dissenting judgement itu telah pun dibuat oleh Ketua Hakim Ketua Hakim Sabah dan Sarawak yang menjadi presiding judge dalam yang paling senior dalam 5 orang. Dia paling senior dan dia yang mempengerusikan panel 5 orang hakim yang telah membuat keputusan tersebut. So dari segi moral dia, penyokong-penyokong bosku menyatakan bahawa the most senior judge, the chief judge of Sabah Sarawak himself yang menyatakan dissenting judgement, bukannya hakim yang lebih junior. Dalam hal ini KJ, jadi untuk penjelasan bagi pendengar, ini adalah soal prosedur. Soal bukan dari segi merit case. Itu betul tak betul, itu bukan menjadi asas semakan. Sama ada kepincangan dalam prosedur atau tidak. Iaitu khususnya adakah peguam-peguam baru Datuk Seri Najib yang dilantik last minute sebelum keputusan Mahkamah Persekutuan tahun lepas itu, adakah mereka diberi masa yang mencukupi? Dan saya baca banyak hujah-hujah mengatakan jelas mereka tidak diberikan masa yang mencukupi. Kita bukan expert lah dalam hal perundangan ini KJ, tapi itu yang menjadi asas kepada dissenting judgement hakim tersebut. Jadi untuk penjelasan para pendengar, cuma mungkin kita bukan orang yang paling sesuai nak bercakap tentang perundangan, tapi dari segi implikasi politik. Sebelum kita masuk ke dalam implikasi politik, mungkin saya selesaikan dulu implikasi undang-undang. Walaupun kami bukan lawyer, tapi saya pun telah minta pandangan daripada rakan-rakan yang ada latar belakang undang-undang tentang hal ini. Yang pertama ni adalah sama ada Datuk Seri Najib boleh minta semakan sekali lagi. Dan saya difahamkan bahawa tidak ada limit, tidak ada had kepada jumlah semakan yang boleh dipohon, tapi sama ada Mahkamah Persekutuan nak terima ataupun tidak. Sebab semakan ini dalam keadaan yang sangat extraordinary, luar biasa. Sebab takkanlah dia nak semakkan keputusan dia berulang kali. Dia semak diri dia sendiri. So mungkin takkan Mahkamah Persekutuan dengan rela hati lah. Mungkin tak
sebab ialah dia ini soal keyakinan dan juga credibility Mahkamah Persekutuan. Kalau dia terima banyak sangat semakan terhadap keputusan dia sendiri, maka akan berlaku sedikit kejanggalan, mockery lah. Baik. Ya. So memang tidak ada had kepada berapa banyak kali semakan itu boleh dibuat ataupun permohonan semakan itu dibuat, tapi tak tentu sama ada Mahkamah Persekutuan akan terima ataupun tidak. So bila semakan ini dah selesai, katalah Datuk Seri Najib mengambil langkah untuk tidak memohon semakan ataupun dia mohon semakan tetapi ditolak, ya, apa langkah ataupun apa jalan yang ada pada Datuk Seri Najib selain daripada beliau serve the sentence, ya, beliau kekal dalam penjara sehingga selesai waktu tempoh yang dipenjarakan itu. Langkah yang ada untuk Datuk Seri Najib adalah untuk memohon pengampunan, ya, untuk minta pardon. Dan dalam negara kita permohonan pengampunan ini mestilah dibuat kepada ketua negara ataupun ketua negeri, bergantung kepada kesalahan itu berlaku di mana, since this is a federal case, kepada Yang di-Pertuan Agong. Dan saya telah cek bila masa adakah ada minimum time dia kena serve, contohnya 2 tahun 3 tahun sebelum dibuat permohonan pengampunan. Tidak ada. Malah ada kes sebelum ini yang melibatkan pemimpin politik yang sedia ada juga, di mana keluarga beliau telah memohon selepas dijatuh hukuman. Ya. Jadi Datuk Seri Najib boleh saja buat permohonan, dan permohonan itu tidak ada apa-apa proses ataupun prosedur yang jelas. Mungkin surat daripada pihak lawyer ataupun daripada pihak Datuk Seri Najib kepada Yang di-Pertuan Agong. So selepas itu dia akan pergi kepada lembaga pengampunan ataupun Pardons Board, dan Pardons Board ini akan memberi nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong sama ada pengampunan ini boleh dipertimbangkan, dan akhirnya keputusan mutlak itu terpulang kepada The Monarch, Yang di-Pertuan Agong, sama ada pengampunan itu akan diberi ataupun tidak. So di sini Datuk Seri Najib ada pilihan untuk mohon, ataupun keluarga dia ada pilihan untuk mohon untuk pengampunan, dan proses itu akan mengambil masa. Tetapi ada satu komplikasi di sini sebelum kita mengupas soal politik dia, adalah sama ada pengampunan itu akan dipohon untuk kes SRC ataupun dia nak tunggu sampai semua kes dia selesai. Itu sebab janggal kalau dia mohon untuk SRC contoh, dan dia dapat pengampunan untuk SRC, tapi kemudian didapati salah dalam kes 1MDB pula. Kalau didapati salah. So dalam keadaan tersebut dia dah dapat pengampunan untuk SRC, dah keluar. Lepas tu kena masuk balik. So mungkin strategi dia adalah untuk tunggu sehingga semua selesai baru dia mohon untuk pengampunan, dan tidak buat sekarang. Tapi ada yang kata mulakan proses sekarang. Saya tak pasti. So anyway, Syara mungkin nak ceritakan sedikit tentang implikasi politik dia. Implikasi politik, dan sebelum itu pun macam KJ katalah, itulah pilihan yang ada kalau bukan lagi melalui semakan Mahkamah Persekutuan. Dan saya kira kita dikeluar sekejap terpulanglah pada keluarga dan pasukan Datuk Seri Najib bila nak buat permohonan pengampunan itu, sama ada nak tunggu selesai ataupun nak buat dengan segera, itu adalah hak mereka untuk pohon. Cuma bila bercakap tentang perkara ini dan apa yang berlaku di sini, implikasi politiknya boleh jadi besar, KJ. Kerana kita sendiri melihat bagaimana tadi kita bercakap tentang quid pro quo, dan walaupun perkara ini tidak akan diakui dan tidak akan disebut secara mutlak dan hakiki oleh mana-mana side, memang antara perkara yang membuatkan UMNO bersedia bersama dengan Pakatan Harapan adalah dengan harapan, dan Datuk Seri Zahid memberikan harapan ini, bahawasanya ada jalan untuk Datuk Seri Najib dibebaskan. Apabila kes ini berlaku seperti mana berlaku minggu lepas, saya sendiri melihat dalam forum-forum UMNO, dalam grup-grup UMNO, yang mana kita boleh nampak orang dah mula pertikaikan. Dah mula ada serangan, bibit-bibit serangan terhadap PMX dan terhadap Datuk Zahid sendiri. Dan inilah permulaannya. Saya boleh, kalau kita ada pengalaman politik sikit KJ, this is how it starts. If it starts, this is how it starts. Dan kita nampak bagaimana Datuk Seri Ismail Sabri dilemahkan sangat-sangat berkenaan dengan kes Datuk Seri Najib ni di mata orang UMNO.
Dan sekarang orang dah mula pertikaikan, kalau dulu boleh ada perhimpunan di PWTC dan boleh seolah-olah mengaibkan Datuk Mail, kenapa kali ini macam tak ada apa-apa pula? Jadi perkara ini dah mula dibincangkan oleh orang UMNO sendiri, grassroots UMNO sendiri. Dan kalau perkara ini tidak diuruskan oleh kepimpinan UMNO sedia ada, saya nampak ini boleh menjadi satu ancaman, bukan hanya kepada kedudukan kepimpinan UMNO sendiri, tetapi juga dalam hal implikasinya kepada political union yang kita duk cakap tadi antara UMNO dan Pakatan Harapan. Jadi tak adalah kita nak membakar ataupun mengatakan perkara ni confirm berlaku, tetapi bibit-bibit ni dah ada dan kita tak boleh nafikan dah ada. Ya, so yalah, biasalah kalau kita bangkitkan isu ni, ramai yang akan tuduh kami di Keluar Sekejap ni menjadi batu api, cuba memecah belahkan antara Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Zahid. Tapi kalau kita tengok kepada komen-komen di media sosial oleh blogger-bloggers, penulis-penulis, hatta orang politik sendiri yang boleh dikatakan rapat dengan Datuk Seri Najib, sudah ada boleh nampak ada sedikit ketidakpuasan hati terhadap terhadap apa yang telah berlaku. Dan salah satu daripada tempias ni telah pun diberi kepada Datuk Seri Zahid. Betul. Ada yang mengambil contoh kenyataan Datuk Seri Zahid yang bagi saya kenyataan yang biasa, yang menyatakan bahawa kita akur. Ya, ini keputusan mahkamah. Ini dengan keputusan mahkamah sebab dia TPM. Takkan dia nak cakap lebih daripada itu. Tetapi dengan kenyataan itu saja, dan dalam hal ini saya I suppose bukan saya sokong Zahid, tapi saya kata I think it's reasonable apa yang Zahid cakap. Sebagai TPM dia kata kita akur dengan keputusan mahkamah. Takkan sebagai TPM dia kata saya tak setuju dengan mahkamah. So dia terpaksa kata saya. Cuma isu dia KJ masa dulu tak macam ni. Masa bila? Masa Datuk Mail kata lebih kurang benda yang sama, yang itu dia kena pukul habis. Tapi Datuk Zahid kena ni dengan penyokong bosku. Tak adalah sama level dengan apa yang Mae kena dulu. Tapi kena juga. Sebab antara sasarannya Zahid, Azalina, dulu cakap lain, sekarang ni akur saja. Itu maksud saya lah. Sebab mereka sendiri yang menyerang. So bagi saya, bila mereka berada di tempat eksekutif, of course intonasi kenyataan mereka mestilah berbeza daripada dahulu. As the law minister and as deputy prime minister, takkan dia nak undermine ataupun question keputusan Mahkamah Persekutuan. Tetapi masalah dia, ini telah menimbulkan sedikit reaksi dan kita tak pasti sama ada reaksi ini berterusan ataupun tidak. Tapi memang ada reaksi. Dalam ground UMNO memang ada reaksi. Orang kuat bosku memang tak puas hati, dan seperti mana yang saya sebutkan tadi, tempias daripada kemarahan ni memang jatuh kepada Presiden. Jadi kita tengoklah macam mana KJ kata tadi, adakah reaksi ni berterusan. Mengenali Datuk Seri Zahid, dia tidak akan duduk diam sahaja. Dan dia akan respon, dia akan cuba menenangkan keadaan. Dalam hal ini kita cuba asingkanlah implikasi politik itu dan juga kes Datuk Seri Najib itu sendiri, yang mana akan ada jalan ceritanya yang sendiri dari segi proses pengampunan dan sebagainya. Okay, just one last thing about this. Dan saya pun sekali lagi tidak berniat untuk menjadi batu api dalam isu ni, tetapi dari segi saya nampaklah dari segi kehadiran penyokong di mahkamah pun agak berbeza sikit lah daripada dahulu. Maknanya jumlah dia kurang, mungkin jumlah pemimpin kanan yang pergi pun tidak seperti dahulu. So mungkin ini menambah kepada perasaan marah ataupun perasaan tidak puas hati daripada penyokong Datuk Seri Najib, seolah-olah he's forgotten. That's saya nampak benda tu memang ialah satu lagi isyarat bahawasanya perkara ini akan menjadi buah mulut orang UMNO untuk satu ketika yang lama. So seperti mana yang saya sebutkan tadi, saya maintain bahawa cerita bosku belum selesai lagi, notwithstanding this. Tetapi itulah keputusan dia, dan ada undercurrent dalam UMNO pada waktu ini. Tapi saya percaya seperti mana Syariah kata, whatever he is, Wak Zahid is a consummate politician, dan sudah pasti dia faham bahawa ada ketidakpuasan hati di kalangan penyokong bosku, dan saya rasa dia akan tanganinya dalam cara Wak lah.
Dia is a tactical operator kan. Yep. Betul? Memang A. Okay.